Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung kita punya video on Nota TC 1.0. Okey. So untuk Sustainable Energy Management Roadmap, okey, seperti yang diterangkan dekat video yang lepas, okey, kita ada total 4 fasa. Okey. So we have total 4 phases. Okay, starting from evaluation and then organization preparation, implementation of energy conservation measures, and also system integration. Okay, dan kita akan pergi ke setiap fasa ni. Okay, apa yang perlu kita buat? Okay, pertama sekali kita akan pergi ke fasa untuk evaluation of energy management status. Okay, so bahagian evaluation ni maksudnya kita kena analyze kita punya sistem dan juga kita perlu buat planning. Okay, so evaluation of energy management status cover 6 element. Okay, jadi dekat evaluation process ni awak kena ingat dia kena ada 6 element. Okay, which is proses dia perlu diselia oleh seorang certified energy manager. Okay. Okay, so pertama sekali yang perlu certified energy manager buat ialah dia perlu propose, okay, energy policy. Untuk energy policy ni, okay, certified energy manager dia perlu cadangkan beberapa polisi lah dalam bentuk statement, dalam bentuk ayat. Okay, so mungkin dia kata one of the statement atau one of the policy, okay, in order to achieve energy efficiency, okay, anyone should not violate the safety regulation. Okay, contohnya macam itulah. Okay, and then yang kedua, okay, selepas dia propose energy policy, dia kena propose pula satu energy team ataupun satu energy committee. Okay, so dalam energy committee tu dia punya ketua dia kena ambil daripada top management. Okay, jadi contohnya kalau kita apply dekat UiTM campus Dungun, okay, jadi dia punya head ni untuk carta organisasi tu ialah rektor sendiri. Okay, kemudian turun di bawah tu, okay, kena ada seorang certified energy manager. Okay, jadi maksud certified ni dia kena ada certificate lah. Okay, dan memandangkan roadmap tu ialah roadmap daripada AMAS, iaitu Asian Energy Management Scheme. Dia perlu dapatkan certificate daripada AMAS. Kalau kat Malaysia, dia punya certification diuruskan oleh Malaysian Green Tech, Malaysian Green Tech dekat Bangi lah dia punya office. Okay, dan biasanya training dia buat dekat Bangi ataupun UiTM Shah Alam ada ambil juga buat training ni. Okay, so kursus dia ialah selama seminggu. Okay, 4 hari kursus, dan then hari yang terakhir tu ialah untuk examination. Okay, jadi kalau awak lulus examination tu, then barulah dapat certificate. Okay, so seperti yang saya beritahu dalam video yang lepas, untuk dapatkan certified energy management, okay, sebenarnya kursus yang calon ambil dalam tempoh 4 hari tu adalah lebih kurang 80% kursus yang dia perlu ambil dalam 4 hari tu ialah apa yang awak belajar dalam EPO 626 ni. Okay, so awak belajar EPO 626 ni awak belajar dalam 1 semester. Okay, tapi untuk siapa yang nak ambil certified energy manager, dia perlu habiskan semua silibus EPO 626 ni dalam tempoh 4 hari. Okay, kursus bermula pada pukul 8 pagi sampai 5 petang, dan pada waktu malam dia kena buat dia punya tugasan lah dalam bentuk grouping ataupun individu. Dan hari kelima, okay, dia akan ada exam bertulis di sebelah pagi, and then di sebelah petang akan ada interview. Okay, so kalau markah awak lepas daripada minimum markah untuk lulus, then dia akan bagi awak certification of certified energy manager.
Okey, jadi awak sekarang dah, orang kata dah degree kan. Okey, so awak dah degree, awak dah ada ilmu pasal subjek ni. Okey, kalau kata awak nak ambil Certified Energy Manager, then awak boleh pergi kursus. Okey, mungkin compare to orang lain, awak mungkin agak advance lah, sebab awak dah belajar EPO 626. Jadi bila masuk kursus tu nanti, banyak term-term yang awak dah biasa dengar. Okey, berbanding dengan orang yang baru first time. So cumanya yuran untuk ambil Certified Energy Manager ni, okey, dia punya cost dia lebih kurang 4,000 lebih. Okey, 4,000 lebih. Not more than 4,500 lah. Okey, but kalau awak fail, awak hanya perlu bayar yuran untuk menduduki peperiksaan semula. Itu je. Okey. So lepas ni bolehlah awak apply as a Certified Energy Manager. Okey, mungkin boleh buat as a added value bila awak nak minta kerja nanti. Okay. Okay, so back to our topic, okay, about evaluation of energy management status. Okay, elemen yang kedua tadi, iaitu energy team ataupun energy committee. Okay, so yang atas ni adalah kita punya rektor. Ini saya bagi contoh kalau kita buat kat kampus Dungun lah. Okay. So roadmap ni kita boleh apply kat mana-mana je. Okay. Biasanya orang apply dekat bangunan office lah kan. Kalau kat rumah tu jarang lah, sebabnya kita kena create team, kena ada information system apa semua. Jadi biasanya kita buat dekat pejabat ataupun kilang, okay, ataupun plant. Okay, so kepala direktor, okay, dia punya setiausaha dia ataupun penasihat dia ialah Certified Energy Manager. And then di bawah dia ni, okay, pecahan dia terpulang kepada organisasi masing-masing lah. Okay, macam mana dia nak susun. Okay, tapi kena ada bahagian daripada technical, okay, kena ada bahagian daripada human resource. Okay, itu yang wajibnya kena ada. Okay, so kalau untuk technical dekat kita punya campus ialah Department of Facility lah. Okay, kita punya bahagian pengurusan facility, BPF. Okay, and then untuk kita punya HR, kita punya admin lah. Okay, kita punya admin. Okay, dua ni kena ada. Okay, dua ni kena ada. Cuma mungkin nama di setiap organisasi tu berbeza-beza lah. Macam kita UiTM, kita panggil bahagian pengurusan facility. Okay, and untuk human resource, kita tak ada spesifik nama human resource, tapi biasanya yang uruskan human resource ni kita punya admin. Okay, so selain daripada dua ni, okay, let's say kita apply untuk kampus Dungun. Okay, so kita mungkin boleh lantik dari segi pengurus college, okay, pengurus blok bangunan. Okay, kita boleh detail out pembahagian ni ikut kesesuaian tempat di mana kita nak buat energy roadmap tadi. Okay, itu yang kedua, kena ada satu komiti. Okay, yang dicadangkan oleh CM lah. CM rasa sesuai tak tambah-tambah lagi, so dia bukan bagi tahu kepada rektor. Okay, the next one is motivation and training practice. Okay, so once kita dah ada komiti, okay, perlu diingatkan kita punya komiti ni bukan semuanya orang teknikal. Okay, bukan semua orang teknikal. Jadi tak semua orang ada knowledge berkenaan dengan energy efficiency. So CEM tadi perlu brief dulu, okay, dekat dia punya calon-calon ataupun komiti yang dicadangkan tu. Okay, dia kena terang sikit lah berkenaan dengan apa itu energy efficiency. Okay, kenapa kita kena buat roadmap dan sebagainya. Okay, supaya dia orang aware. Okay, the benefit tu kita boleh kongsi bersama lah. Okay, so praktis ni dalam bentuk dia bagi talk pun boleh, ataupun dia buat kursus let's say seminggu ke. Okay, untuk terangkan kepentingan untuk kita buat energy management ni. Okay, okay, so selepas dia buat motivation and training practice, dia pergi ke information system. Okay, so information system ni maksudnya berkenaan dengan data. Okay, berkenaan dengan data. So dekat elemen information system ni, okay, Certified Energy Manager dia perlu terangkan kepada komiti yang setiap komiti ni kena provide data yang related dengan energy management. Okay,
Contohnya, kita ambil bahagian teknikal, kita punya bahagian pengurusan fasiliti. So, apa tugas dia? Dia kena rekod bil bulanan, dia kena rekod penggunaan tenaga elektrikal bulanan dalam unit kilowatt hour, maximum demand, okey, apa-apa saja term yang berkaitan dengan energi. Okey. Jadi apa tugas HR pula? Okey, tugas HR ialah mungkin data yang diperlukan, berapa orang staff dalam satu-satu block office. Okey. Dekat library ada berapa orang staff, dekat admin ada berapa orang staff, dekat blok pensyarah ada berapa orang staff. Okey. Data-data macam itulah, bukan data-data yang terlalu teknikal lah, tapi data-data yang berkaitan dengan tugas masing-masing lah. Okey, kalau kata pengurus kolej, mungkin dia nak data kolej Tenggol. Okey, berapa orang student yang menginap. Okey. Itu berkenaan dengan information system. Okay, then dia pergi ke bahagian planning untuk marketing. Okay. Jadi marketing ni bukan katanya dia nak jual barang, dia nak promote barang ke apa okay. Komiti ni dia tak jual barang, dia tak promote barang. Tapi apa yang dia perlu marketkan, dia perlu marketkan berkenaan dengan awareness, okay, related to energy management. Okay. Dia kena buat marketing ni berkenaan dengan awareness. Okay, dia kena sampaikan campaign ataupun knowledge berkenaan dengan energy management kepada semua stakeholders. Okay. Stakeholder ni maksudnya siapa-siapa yang berkepentingan lah dekat dalam kita punya campus UiTM campus Dungun ni. Okay. Bermula daripada top management, dia punya staff, pensyarah, student, even sampai ke cleaner sendiri. Okay. Sebab bila kalau kita nak mohon energy management gold standard tu, sama ada 1 star, 2 star ataupun 3 star, okay, kita kena panggil auditor untuk datang audit. So bila dia datang audit, one of the requirement bila dia nak audit ialah dia akan buat random interview. Okay. So bila dia buat random interview, dia akan pinpoint anyone yang kat dalam campus ni, yang orang kata stakeholders lah. Okay. And then dia akan interview anyone tu lah randomly. Dia akan tanya adakah dia aware berkenaan dengan adanya usaha untuk kita buat roadmap untuk energy management. Okay. So apa yang dia tahu berkenaan dengan roadmap ni, siapa yang in charge kepala dia, siapa certified energy manager ke. Okay. And then dia akan tanya macam mana nak jimat tenaga contohnya. Okay. So kalau dia tanya macam cleaner tu mungkin boleh kata masa dia tengah sapu bangunan ke apa, dia nampak lampu terbuka kan kat kaki 5 waktu siang, dia boleh tolong tutupkan. Okay. Semudah itu. Okay. Okay, next kita pergi kepada elemen yang ke-6, iaitu investment criteria for energy conservation project. Okay. Investment criteria for energy conservation project. Okay. Energy conservation ni maknanya energy saving lah. Okay. So yang ni energy committee tadi kena discuss. Okay. Kalau kata dia orang nak invest, okay, dalam projek energy management, apa yang boleh dibeli lah ataupun apa yang boleh dibina ke. Okay. Okay, contohnya untuk kita punya kampus Dungun ni, okay, masalahnya bila kita nak buat energy management, kita tak ada energy meter dekat setiap blok-blok bangunan yang berasingan. Okay, kita cuma ada satu saja energy meter dekat main incoming TMB, yang mana TMB guna untuk baca bil tu. Okay, so bila datang bil, dia bagi tahu kita guna berapa kilowatt sekian-sekian, itu merujuk kepada the whole campus. Okay, itu merujuk pada the whole campus. Kita tak tahu pun library guna banyak mana, bangunan admin guna banyak mana, okay, blok kuliah guna banyak mana, college guna banyak mana. Okay, so that is the problem. Okay, bila kita nak analyze, kita nak data tu kalau boleh se-accurate yang mungkin, and especially bila kita nak find tempat-tempat yang membazir tu. Okay, kita nak find bangunan mana yang guna paling banyak, okay, dan kenapa dia guna banyak. So that's why kita perlukan
energy meter dekat tempat yang berasingan. So contoh untuk investment tu mungkin kita boleh beli ataupun kita boleh pasang energy meter ni dekat setiap blok bangunan. Okey, blok sarjana, blok masyarah tu 1 meter, blok intelek 1 meter, okey. Setiap kolej pasang 1 meter contohnya. Okey. Kenapa pentingnya meter tadi? Supaya kita dapat evaluate penggunaan tenaga tu dengan lebih accurate. Okey. Sebab bil yang kita bayar tu adalah berdasarkan penggunaan tenaga. Okey. So kalau kata bil bulan tu tiba-tiba jadi tinggi, okey, disebabkan total penggunaan dia tinggi. So tapi kita tak boleh trace bangunan mana yang contribute pada peningkatan mendadak tu. So that's why kita perlukan meter yang berasingan supaya kita boleh trace. Okey. Okey, seterusnya kita masuk ke fasa kedua iaitu organisation preparation. Okay, so after understanding the current status of organisation, okay, the energy manager will be able to make recommendation to improve all elements of the energy management system. Okay, so daripada fasa pertama tadi, bila dia buat evaluation, okay, on the 6 element, so dia akan faham dia punya keadaan semasa berkenaan dengan sistem bangunan dia. Okay, dia akan faham apa yang ada dalam bangunan dia. Okay, so untuk bahagian ni, task dia ialah define an energy policy. Okay, yang ni dia kena laksanakan. Tadi elemen tu dia cuma bahagian planning. Okay, yang 6 elemen tadi ialah dia punya planning. Jadi kat organisation preparation ni ialah dia mula laksanakan. Okay, dia mula execute dia punya program tadi. Okay, so kat sini dia kena buat dia punya energy policy, officialkan dia punya energy policy. Okay, maknanya statement-statement berkenaan polisi yang dicadangkan oleh certified energy manager tadi perlu di-endorse oleh rektor dan juga energy committee. Semua kena setuju. So polisi tu akan diedarkan kepada semua stakeholders, supaya dia orang semua tahu. Okay, yang kedua, kita perlu set up energy management committee or team. Okay, tadi planning, yang ni kita kena wujudkan secara rasmi. Okay, kemudian yang ketiga, identify energy accounting center. Okay, ataupun kita panggil dia EAC. Okay, apa itu energy accounting center? Okay, so untuk apply kita punya roadmap tu, untuk energy management roadmap, okay, katakanlah kita nak buat dekat kampus kampus Dungun, UiTM kampus Dungun. So kampus Dungun ni dia besar, dia punya kawasan dia, dan dia ada banyak blok bangunan. So kalau kata kita nak evaluate the whole campus, dia akan makan masa yang panjang, and data dia tak berapa accurate, sebab seperti saya kata tadi, kita tak ada meter berasingan untuk rekod penggunaan tenaga blok-blok yang berbeza tu. So kita boleh pilih option untuk kita pilih blok bangunan yang tertentu sahaja, okay, sebagai dia punya energy accounting center. Okay, so katakanlah dalam kampus Dungun ni, dalam banyak-banyak blok bangunan tu, kita pilih library dan juga bangunan admin, pejabat rektor tu. Okay, jadi pemilihan tu pun kena justify kat kenapa kita pilih bangunan tersebut. Okay, so contohnya, kenapa kita pilih library dengan bangunan pejabat rektor? Sebab dua-dua blok tu akan berjalan seperti biasa bila hari bekerja. Okay, so maksudnya library akan buka standard 8 pagi sampai pukul berapa malam ke. Okay, pejabat rektor pula ikut normal office hour 8 sampai 5 petang. Okay, dan dia constant, tetap. Okay, jadi bila benda yang constant dan tetap ni, kita mudah nak evaluate. Okay, kalau kata kita pilih Dewan Aspirasi, okay, Dewan Aspirasi ni hanya bila ada event je kita kan on dia punya lampu, aircon dan sebagainya. Okay, tapi event tu pun tak menentu. Dia bukan jadual dia sama setiap bulan. Okay, ada bulan ni guna banyak kali, bulan depan mungkin guna sikit je. Okay, itu yang dipanggil energy accounting center. So kalau kata kita pilih library dan juga bangunan pejabat rektor as a energy accounting center,
So bila kita nak mohon untuk audit datang, nak request energy management gold standard 1 star tadi, so yang akan dapat 1 star tu hanyalah library dengan pejabat rektor sahaja. Blok lain tak termasuk. Okay. Faham apa itu energy accounting center. Okay. Kalau nak pilih ke semua blok dalam kampus pun boleh, tapi dia punya evaluation dia akan jadi agak sukar dan tidak accurate lah. Okay. Kecuali kalau semua bangunan dalam kampus Unggul ni dia ada meter barisingan, tu boleh. Okay. The next one is prepare process mapping for each EAC. Okay. Prepare process mapping for each EAC. Okay, jadi proses mapping ni maksud dia punya planning. Okay. And then dia kena buat kat sini energy matrix. Okay, dia kena buat energy matrix. So energy matrix ni adalah dia punya satu kita panggil template untuk kita evaluate keadaan semasa dekat energy accounting center yang kita pilih. Okay, so let's say tadi kita pilih library dan juga bangunan admin. Okay, so kita kena buat energy matrix dekat library dan juga admin. Daripada situ kita dapat tahu, okay, adakah bangunan tu level energy management dia masih di bawah atau di tengah-tengah ataupun dah okey. Okay, daripada energy matrix. Nanti kita akan tengoklah energy matrix tu macam mana. Okay, the next one is identify control parameter ataupun energy data for each EAC input and output. Okay. So, apa kita punya control parameter? Okay. Contohnya kita pilih library dan juga bangunan pejabat rektor. Okay. Apa yang menyumbang kepada dia punya penggunaan tenaga? Okay. Contohnya ialah masa operasi office. Okay. Katakan kalau dekat bangunan pejabat rektor, dia daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Okay. And then kalau untuk library, mungkin daripada 8 pagi sampai malam. Okay. And then setting temperature aircon. Okay. Contoh dekat library dia pakai centralized aircon, mana dia tak pakai aircon seketul-seketul yang kat dinding tu. Dia guna aircon center yang besar dekat luar tu, and then aircon tu akan keluar dekat vent dekat ceiling. Okay. Tu mungkin parameter dia ialah setting temperature. Okay, berapa degree Celsius dia set untuk aircon library. Kemudian kalau untuk bangunan rektor, dia pakai aircon yang berasingan, split unit, yang aircon yang kat dinding tu. Jadi yang ni dia kena buat survey lah. Okay, dia kena pecahkan. Okay, sebab bangunan pejabat rektor tu ada tingkat bawah, tingkat 1 dan tingkat 2. So mungkin dia kena buat table sikit untuk listkan. Okay, setting tingkat pertama office sekian, berapa degree C dia set. Okay, tingkat kedua office sekian, berapa degree C dia set. Okay, jadi kena tahu control parameter. Okay, maksudnya apa-apa saja parameter yang menyumbang kepada penggunaan tenaga. Okay. Kemudian daripada parameter ni tadi, dia kena keluarkan satu, kita panggil dia energy index. Okay, energy index. Jadi energy index ni dia ada macam-macam term. Okay, ada yang orang panggil energy efficiency index, ada yang orang panggil building energy index. Okay, so nama dia ni macam-macam boleh panggil. Okay, cumanya apa benda yang kepentingan index ni tadi. Okay, index ni penting untuk dia buat comparison. Okay, antara EAC yang kita pilih dekat kita punya tempat, kita nak compare dengan office lain yang dekat luar. Okay, yang ada juga index yang sama. Okay, sebab apa dia kena buat comparison? Sebab dia nak tahu standard dia nak benchmark. Okay, so bila kita nak kata kita guna terlebih, kita guna terkurang, okay, maknanya kita mesti ada satu benda yang kita boleh compare. Okay, kalau tak macam mana kita nak tahu kita terlebih ataupun terkurang. Okay, dan logiknya bila kena ada index ni sebabnya bangunan ni dia tak macam kereta. Okay, kereta at least
contoh dia boleh compare daripada model yang sama, ataupun dia boleh compare daripada spek yang sama. Okay, tapi bangunan ni dia lain Okay, so most of the building akan ada bentuk yang berbeza-beza. Okay, itu bentuk. Okay, yang kedua, alatan kat dalam bangunan pun mungkin tak sama. Contoh, kita ada dua sekolah yang mana design bangunan dia sama, tapi mungkin kat dalam sekolah tu alatan elektrikal yang dia pakai tak sama. Okay, jadi cara dia nak buat comparison tu, dia kena cari satu parameter yang boleh diukur dekat bangunan yang berbeza. Okay, so contohnya dia punya indeks ni kita ambil kilowatt hour per meter square. Okay, dia nak tahu penggunaan tenaga per keluasan meter square. Okay, ada pula yang kalau untuk tempoh yang lama, ataupun dia nak ambil average yang lagi besar, dia akan ambil kilowatt hour per meter square per year. Okay, jadi indeks ni terpulang lah. Cuma kalau untuk generalnya, okay, macam yang selalu digunakan pakai ialah kilowatt hour per meter square per year. Yang ni biasanya digunakan pakai untuk bangunan-bangunan yang layout dia macam office, kelas dan yang bukan bentuk kilang industri lah. Okay, ini biasanya digunakan untuk bangunan office dan juga layout yang lebih kurang sama dengan dia. Okay, okay, set up the overall energy index. Okay, ni yang saya beritahu tadi, and appropriate energy index for each EAC. Okay, so kalau kita pilih library dan juga bangunan pejabat rektor tadi, okay, dia punya indeks kita boleh gunakan indeks yang sama. Okay, tapi kalau katalah kita buat energy management kita ni dekat Pelan Petronas Kertih, okay, so kita punya energy accounting center, kita ambil satu small department kat dalam Pelan Kertih tu, let's say department untuk filtration. Okay, department untuk filtration, and then dia punya bangunan admin. Okay, contoh, so untuk filtration punya department tu, dia adalah layout dia ialah macam factory. Okay, tapi admin tadi layout dia ialah office. Mungkin indeks untuk factory dengan office ni adalah indeks yang berbeza. Okay, so dia tak semestinya yang sama lah. Okay, determine the overall energy baseline and energy saving target. Okay, overall for each EAC. Okay, jadi untuk case kita UiTM campus Tungun, okay, kalau kita nak buat untuk setiap energy accounting center, kita kena pasang power analyzer ataupun temporary energy meter. Okay, sebab dia nak buat assessing. Bila dia nak buat assessing, bermakna dia kena tahu setiap EAC tu guna banyak mana tenaga setiap bulan. Okay, dia kena tahu yang tu. So tak ada cara lain, dia kena ada meter juga, separate meter. Okay, so that's why saya kata dia pentingnya ada separate meter supaya kita senang nak buat apa-apa evaluation. So kalau dekat campus Dungun ni, okay, let's say kita stick to the previous punya setting, kita ambil library and bangunan pejabat rektor. Okay, untuk pasang meter tu dia tak boleh pasang seminggu 2 minggu. Okay, untuk dapatkan pattern, at least dia kena pasang selama setahun. Okay, at least dia kena pasang selama setahun. Okay, barulah dapat dia punya pattern daripada bulan Januari sampai bulan 12. Itu pun dia baru dapat pattern untuk setahun. Okay, kadang-kadang pattern setahun ni dia tak accurate. Kalau dapat 2 tahun, dia dapat 2 layer graph. Okay, mungkin dia akan dapat tengok kalau dua-dua graf tu naik turun dia sama, then dia akan confirm that is the pattern untuk penggunaan tenaga bagi setiap bulan. Okay, nah, sebab contohnya macam kita as a university, okay, 1 tahun kita ada 2 semester. So bila semester berjalan, student ada dalam kampus, okay, penggunaan tenaga akan tinggi sedikit, sebab ada student kat college. Okay, kita pakai lab, kita pakai blok kuliah, so dia punya bill bulanan untuk semester berjalan tu dia agak tinggi. Okay, but once cuti semester, okay, college kosong, okay, blok kuliah kita tak pakai,
waktu tu penggunaan akan kurang sedikit. Okay, kita panggil kita punya ni jenis seasonal, bermusim. Okay, so daripada pattern yang dia plot tadi, katakan kita dah rekod penggunaan tenaga daripada bulan Januari sampai bulan Disember, kita masukkan dalam Excel, kita create satu graf. Okay, so daripada graf tu, okay, kalau kita ada banyak tahun punya energy bacaan ni, okay, daripada banyak-banyak ni kita boleh buat satu average dan kita boleh set kita nak kurang berapa persen, okay, based on nilai yang paling terendah dan nilai yang paling tertinggi yang pernah dibaca. Okay, mungkin kita boleh set tengah-tengah dia punya baseline. Okay, saya harap awak dapat gambaran lah, sebab saya hanya bercerita berdasarkan slide. Okay, next kita pergi ke measure and record parameter. Okay, measure and record control parameter. So untuk measure and record control parameter ataupun energy data tadi, okay, kita boleh ambil parameter ni daripada energy meter yang kita pasang, okay, daripada bil bulanan, okay, ataupun daripada kita punya alat-alat elektrikal lah. Okay, so untuk case you ada kampus Dungun, okay, let's say macam saya kata tadi, EAC kita pilih library dan bangunan admin je. Daripada banyak-banyak bangunan tu, kita hanya pilih 2 blok. Okay, so untuk accurate parameter, kita kena pasang separate energy meter dekat library dan juga bangunan pejabat rektor. Okay, melainkan kalau office tu adalah office yang kecil, let's say satu rumah kedai ke apa, okay, memang satu rumah kedai tu je kita nak control, then kita boleh gunakan daripada kita punya bil elektrik, sebab bil elektrik tu cover the whole rumah kedai. Okay, nah tapi untuk campus Dungun, bil elektrik tu cover the whole campus. Maknanya kita tak boleh tahu pun library guna berapa, pejabat rektor guna berapa. Okay, so kena tengok jugalah, dia ada cara yang berbeza untuk kita record the control parameter tu based on kita punya tempat kita nak evaluate. Okay, and then kita perlu buat data analysis. Okay, jadi bahagian ni memang kita kena banyak gunakan Microsoft Excel lah, paling simple untuk kita record data. Okay, so nak buat data analysis ni kita boleh gunakan energy index, okay, ataupun energy scatter diagram, ataupun kusum techniques. Okay, so nanti awak akan belajar macam mana nak buat kusum techniques, okay, menggunakan Microsoft Excel. Okay, so kusum teknik ni ada tujuan dia, okay, daripada yang kita rekod bil bulanan tu, kita nak tahu adakah usaha-usaha kita untuk buat energy management ni berjaya ke tak. Okay, sebab kadang-kadang dalam bil secara kasar kita nampak dia naik turun. Okay, kita tak nampak dia turun. Okay, biasanya kalau turun tu maknanya okay, berjaya. Kita secara kasarnya kita kata macam berjaya lah kita punya program. Okay, tapi tak seperti bila bil tu ada naik turun tu tak berjaya. Okay, jadi nak buktikan sama ada berjaya ataupun tidak, okay, kita boleh tengok dekat dalam kusum plot nanti. Okay, so nanti kita akan belajar kusum plot. Okay, seterusnya adalah prepare an operational guideline for each EAC. Okay, jadi kat sini kita kena buat satu SOP untuk setiap energy accounting center. Okay, so contohnya kita pilih library dan juga pejabat rektor. Okay, jadi untuk buat energy management, untuk dapatkan energy saving tadi, kita kena bagi dia satu SOP ataupun operational guideline. Katakan waktu keluar rehat ataupun waktu rehat, let's say daripada pukul 1 sampai pukul 2, okay, lampu perlu ditutup, okay, aircon perlu ditutup, komputer perlu diletakkan dalam keadaan hibernate ataupun sleep mode ataupun off terus. Okay, itu contoh dia. Okay, kemudian conduct awareness training for all staff. Okay, sebelum ni kita dah buat training, tapi dekat elemen yang ke bawah kita dah buat training, tapi yang
training yang ni adalah untuk kesemua staff. Okay, maknanya komiti dah ada training dah. Komiti punya energy committee dah ada training dia dah aware, and then kita nak sampaikan pula kita punya awareness tu kepada semua stakeholders. Okay, so biar semua dalam bangunan tu tahu. Okay, biar semua orang dalam UiTM campus Dungun ni tahu berkenaan dengan energy management. Okay, and then yang seterusnya ialah control the overall energy index for each EAC by follow up recommendation in operational guideline. Okay, so kita dah bagi dia SOP macam mana jimat tenaga tadi. Okay, kita kena make sure SOP tu dipatuhi lah. Okay, so banyak dengar perkataan SOP kan sepanjang ODL ni, sepanjang tempoh kawalan pergerakan ni. Okay, so SOP tu perlu dipatuhi. Okay, barulah kita dapat achieve kita punya energy conservation, energy saving, energy efficiency dan juga kita punya energy management. Okay, selepas fasa kedua, kita pergi fasa ketiga, iaitu implementation of energy conservation measures. Okay, so in order to achieve energy saving target, so untuk implementation of energy conservation measures, okay, so dia ada 5 task utama. Okay, task pertama dia ialah untuk conduct energy audit. Okay, so energy audit ni kita bila buat energy audit ni dia ada banyak peringkat. Okay, kita nak peringkat yang simple ke ataupun kita nak peringkat yang complicated. Okay, so peringkat yang paling simple ialah preliminary. Okay, peringkat yang kedua ialah detail energy audit. Okay, peringkat yang ketiga ialah investment grade energy audit. Okay, so bila sebut energy audit ni, maksudnya kita kena hire orang luar lah. Okay, orang luar yang ada sijil energy audit. Okay, kita panggil dia energy auditor. Okay, so energy auditor akan datang ke kita punya organisation. Okay, kalau ataupun saya bagi contoh yang kita guna tadi lah, UiTM Campus Dungun. Okay, so energy auditor akan datang ke UiTM Campus Dungun. Okay, untuk audit kita punya penggunaan tenaga, untuk siasat kita punya penggunaan tenaga. Okay, untuk find out dekat mana yang kita membazir dan sebagainya. Okay, at the end of the audit process, energy auditor tadi akan present dia punya report dia kepada kita punya rektor dan juga kita punya jawatan kuasa eksekutif lah. Okay, so semua termasuk dengan energy committee tadi. Okay, so dia akan present dia punya finding. Okay, so daripada report yang energy auditor tu buat, dia akan tunjukkan dekat mana kita membazir tenaga. Okay, and dia akan cadangkan energy conservation measures. Okay, jadi saya bagi contoh. Paling simple, energy auditor ni datang. Okay, dia akan buat random walkthrough. Okay, dia akan pergi ke office. Let's say dia akan pergi ke office pejabat rektor pada waktu tengah hari, pada waktu rehat. Okay, so bila dia pergi pada waktu rehat, dia tengok lampu tak tutup. Okay, komputer terbuka, aircon terpasang. So dia akan snap gambar dan masukkan dalam report. Okay, kemudian daripada report tu, antara cadangan energy conservation measures ni, dia akan buat 2-3 cadangan macam mana nak improve benda tu. Okay, so katakan cadangan pertama dia kata buat satu SOP yang mana ataupun lantik seorang wakil daripada pejabat tu untuk make sure bila waktu rehat lampu ditutup, komputer dalam keadaan sleep mode, hibernate ataupun turn off terus. Okay, aircon pun tutup. Okay, itu cadangan pertama. Okay, kalau tengok daripada cadangan pertama tadi, dia perlu tak keluarkan duit? Okay, tak perlu kan, sebab kita hanya lantik saja existing staff yang ada tu, cuma perlu laksanakan
task dia. Okey, so tak perlu keluar duit. Okey, cadangan kedua berkenaan dengan masalah yang sama, dia cadang pasang sensor. Okey, dia cadang pasang sensor. So kalau sensor tu detect tak ada orang dalam pejabat, jadi semua sistem tu akan automatically turn off. Okey, jadi bila kena pasang sensor, dia kena keluarkan duit lah, kena bayar lah, kena beli barang, kena install barang, okey, kena upah kontraktor pasang dan sebagainya. So kena keluarkan duit. Okey, jadi cadangan untuk solvekan problem yang sama tu, dia ada dua option. Sama ada yang memerlukan cost, okey, tidak perlukan cost. Okey, so kalau memerlukan cost, mungkin dia ada kategori lah, cost rendah, cost tinggi. So that's why dia kata kat sini energy conservation measures, ada S, ada banyak. Okey, dan contoh yang saya bagi tadi pun baru satu contoh, ada banyak cadangan. Macam mana nak buat? Okey, so selepas dia present dia punya report, okey, energy committee ataupun kita punya top management kena pilih cadangan mana yang kita nak follow. Okey, kalau kita tak ada duit, tak cukup duit, kita mungkin boleh follow cadangan yang tak melibatkan kos. Okey, kalau kita ada duit, mungkin kita boleh follow cadangan yang menggunakan kos. Okey, itu dari segi secara kasar gambaran dia macam mana. Okey, kemudian selepas kita dah pilih energy conservation measures yang kita nak follow tadi untuk selesaikan masalah yang kita jumpa semasa energy audit ni, kita akan set up satu sustainable improvement team, okay, ataupun SITs, okay, untuk implement setiap energy conservation measures. Okay, so katakanlah tadi problem dia ada dekat pejabat rektor. Okay, dalam pejabat rektor tu ada banyak staff kan. So mungkin kita boleh lantik beberapa orang daripada pejabat rektor tu sebagai sustainable improvement teams. Okay, jadi tugas dia orang ni adalah untuk make sure, kalau kata kita pilih cadangan yang pertama tadi, okay, kalau kita pilih cadangan yang pertama tadi ialah untuk lantik seorang wakil atau beberapa orang wakil supaya untuk make sure lampu, kipas, aircon dan komputer ditutup semasa waktu rehat. So tugas dia kena make sure benda tu berjalan seperti yang dicadangkan. Okay, so SIT tadi kena make sure benda tu diimplementkan, di follow. Okay, kemudian selepas set up tadi, dia kena set up budget and implementation plan. Okay, so kalau kata tak semestinya cadangan yang tak kena duit tak kena buat bajet. Okay, so contohnya kita lantik orang tadi untuk monitor, okay, untuk suruh tutup dan sebagainya. Okay, tapi mungkin juga kita kena buat let's say stiker jimat tenaga. Okay, kita tak pasang sensor, tapi mungkin kita boleh buat stiker jimat tenaga supaya setiap user tu dia aware. Okay, tak adalah bergantung harap kepada wakil yang kita lantik tadi saja. Okay, kita keluarkan bajet sikit untuk buat stiker jimat tenaga dekat switch, dekat plug-plug yang penting. So bila orang tengok stiker tu, okay, dia secara tak langsungnya dia akan ingat, okay, kena tutup lampu, kipas dan aircon semasa keluar rehat. Okay, itu contoh dia. Okay, and then selepas dah set up, yang ni adalah planning, ni dalam planning ni. Okay, so the next thing is kita kena conduct technical training for sustainable improvement team. Okay, jadi siapa yang wakil yang kita lantik tadi, kita kena bagi dia training. Okay, perlu diingatkan, bukan semua orang ada background knowledge berkenaan dengan technical dan juga energy management. So that's why kita kena train dia. Okay, katalah kan dalam office tu ada staff yang dalam kategori pakcik dan makcik yang agak tua. Okay, mungkin dulu dia tidak mendapat pendidikan yang teknikal berkenaan dengan energi, ataupun dia tak mahir berkenaan dengan penggunaan alat-alat IT dan juga alat elektrikal ni. So kita mungkin boleh train dia, okay, supaya dia lebih tahu dan lebih aware. Okay, kalau sebelum ni dia keluar rehat, dia tak tutup pun dia punya komputer. Okay, dia biar je. Okay, sebab secara
biasanya bila kita kerja, kita punya bil elektrik kat office bukan pekerja yang bayar, bos yang bayar. So dia rasa macam tak penting untuk dia. Dia guna je. Even kalau dia membazir pun dia tak rasa rugi sebab bukan dia yang bayar bil elektrik. So tapi penting lah untuk dia buat penyematan sebab ada organisasi bila pekerja dia apply energy management roadmap ni, dia akan returnkan benefit dia dalam bentuk let's say kenaikan bonus dan sebagainya. So dia buat macam janjilah. Kalau kata pejabat dia boleh kurangkan bil let's say 10% daripada bil bulan berapa yang dia jadikan sebagai benchmark, maknanya at the end of the year semua staff dia akan dapat berapa persen bonus katakan. Itu contoh dia. The last thing is system integration. System integration ni maksudnya dia nak jadikan energy management ni adalah habit kepada semua staff ataupun semua pekerja. Macam mana nak jadikan habit tadi? Maknanya energy management tadi perlu dimasukkan officially ke dalam SOP kerja harian. Dan barulah kita boleh integratekan dia. So the last step of the roadmap is to integrate energy conservation practice into the working procedure of the organisation so that continuous improvement will be achieved. Jadi bila kita masukkan energy management dalam kita punya SOP bekerja harian, yang mana kita kena follow, so benda tu secara tak langsung akan jadi kita punya rutin dan kita punya habit. Jadi bila dah jadi rutin ni orang kata, kita akan selalu guna, continuously, sustainable, dan barulah kita dapat sustainable energy management tu. So untuk system integration, kita mula dengan setup ataupun kita planning, measurement and verification. M&V ni adalah measurement and verification procedure. Apa maksud measurement and verification? So bila kita laksanakan energy conservation measures tadi, kita buat langkah-langkah penyematan seperti tutup lampu, aircon dan komputer semasa keluar rehat. Kita nak evaluate banyak mana yang kita jimat. Kita nak measure banyak mana yang kita jimat. Kita nak verify banyak mana yang kita jimat. That's why kita akan buat measurement and verification. Sebabnya dalam term technical, bila orang tanya jimat tak tutup lampu, kipas aircon waktu keluar rehat, so biasanya orang kata jimat. Tapi kalau orang technical, how jimat is jimat. Jimat banyak mana. Jadi dia kena measure and verify. So selepas dia set up, yang kedua dia kena identify internal audit or external audit system to get independent verification for measurement and verification result, or identify other quality system that energy conservation practice can be integrated. Jadi untuk verify, untuk measurement and verification ni, dia boleh lantik external parties, orang luar, ataupun secara dalaman. So kalau luaran ni biasanya dia akan ambil lebih detail lah. Kalau dalaman ni mungkin dia boleh buat simple sikit. So selepas dia dah dapatkan satu cara macam mana nak buat measurement and verification, dia kena set up standard working procedure for energy conservation. Dia kena develop dia punya SOP tadi. So mungkin SOP tadi contohnya arahan untuk tutup komputer, aircon dan juga komputer waktu lampu, aircon dan komputer waktu keluar rehat. Dia boleh masukkan dalam arahan bekerja harian secara official. Maknanya kalau bos tak suruh pun benda tu dia kena buat. Kalau dia tak buat, dia akan melanggar undang-undang kerja katakan. Let's say lah. So dia kena jadikan SOP. Maknanya mesti dipatuhi. So selepas dah jadikan SOP, dia kena set up post audit evaluation plan.
Okay, maknanya selepas dah jadi SOP, selepas SOP tu di follow, okay, dia kena set up satu post audit. Maknanya kena buat measurement. Okay, selepas sistem tu dipatuhi, dia kena buat measurement untuk nilai balik. Okay, untuk nilai balik. Okay, sama ada langkah SOP tu berjaya ataupun tidak. Okay, the next is conduct system training to make all staff understand post-audit working procedure and evaluation plan. Okay, sebab kadang-kadang bila sampai bahagian ni, mungkin proses dia agak terlalu teknikal dan mungkin agak terlalu tinggi dia punya management level. So, kita kena bagi staff ni aware why kita buat semua benda ni. Okay, how untuk implement semua benda ni. Okay, supaya semua orang akan ikut SOP standard. Okay, dan jadi kita punya proses untuk collect data pun lebih mudah sebab semua orang faham. Okay. Okay, so ni adalah end session untuk nota TC 1.0. Okay, the next kita akan tengok nota yang lain pula. Okay, so terima kasih.